Ya, hayati patriotisme, #demi negara, itu semangat kita bersama dengan kita memperkasakan lagi aspirasi kita berdasarkan pendekatan keluarga Malaysia untuk kita semua bersatu hati, kita bekerjasama dalam membantu negara untuk kita mengangkat agenda pemulihan negara untuk kita membantu negara memerangi pandemik COVID-19 dan juga isu-isu berkaitan sosial, kesihatan mahupun ekonomi. Dan juga kita untuk berbicara berkenaan keluarga Malaysia berganding melawan krisis kesihatan, ekonomi dan juga politik ini, kita cukup besar hati bersama dengan Profesor Ulong Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, pengarah dan juga pengasas Institut Kajian Etnik KITA, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Assalamualaikum Prof Datuk. Waalaikumsalam. Terima kasih kerana undangan. Baik, Prof Datuk, pendekatan keluarga Malaysia seperti yang diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini merupakan satu pendekatan yang sangat efisien untuk kita laksanakan pada ketika ini. Bagaimana Prof Datuk melihat melalui konsep pendekatan dan juga pelaksanaan keluarga Malaysia ini sebagai sesuatu yang tepat pada masanya, Datuk, untuk kita memangkin kebersamaan dan juga kita mengenepikan segala perbezaan yang merugikan, khususnya dalam negara kita masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, Datuk? Sebenarnya ada, setelah saya teliti ucapan Yang Amat Berhormat, secara keseluruhan saya dapati ada 4 perkara yang diutamakan dalam sebagai kandungan keluarga Malaysia itu. Yang pertama ialah keluarga Malaysia sebagai satu kiasan atau metafora. Maknanya beliau mengatakan dalam kesepaduan, dalam kepelbagaian di negara kita ini, kita tetap terikat seperti keluarga kerana sifat keterangkuman dan inklusifnya. Yang keduanya, keluarga Malaysia adalah satu cogan kata bertujuan mempromosi wujudnya kekitaan dalam warga negara Malaysia, biarpun kita mempunyai pandangan berbeza. Yang ketiga, keluarga Malaysia menyatakan satu realiti atau satu kenyataan. Satu kenyataan menggambarkan sebuah masyarakat bersetuju dalam banyak hal, namun tidak mempunyai, namun kadang-kadang tidak bersetuju dalam banyak hal juga. Ya. Kemudian ianya keluarga Malaysia ialah merupakan satu tindakan. Bermaksud Malaysia mempunyai plan tindakan perpaduan keluarga Malaysia yang punya 5 teras berasaskan rukun negara. Jadi istilah keluarga Malaysia atau ungkapan keluarga Malaysia ini menjurus kepada 4 ruang ini yang dengan sendirinya akan memberi pendorong kepada apa yang kita buat sesama kita di negara. Baik, itu antara nilai-nilai utama yang perlu kita fahami berkenaan pendekatan ataupun konsep keluarga Malaysia, bagaimana untuk kita menterjemahkan dan juga kita memahami sifat kebersamaan antara kita dalam kita memerangi pandemik COVID-19 ini. Dan juga saya ingin menyentuh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dalam ucapan sulungnya berteraskan keluarga Malaysia sebelum ini juga turut mengajak semua pihak termasuk ahli Parlimen Pembangkang untuk bersama-sama memulihkan ekonomi dan menangani penularan pandemik COVID-19 ini secara menyeluruh. Jadi pandangan Prof Datuk berkenaan sifat keterbukaan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menawarkan kerjasama rentas parti ini, Prof Datuk. Saya, seperti yang saya nyatakan tadi, ini adalah aspek kenyataan atau realiti yang kita kena berhadapan apabila kita menggunakan ungkapan keluarga Malaysia, di mana kerjasama daripada semua pihak itu diperlukan, sama ada kerjasama politik, pembangkang atau pihak kerajaan, kerjasama orang ramai, kerjasama NGO, kerjasama individu, kerjasama keluarga, kerjasama komuniti. Jadi pada pandangan saya ini adalah satu seruan yang memang terbuka dan mengundang bukan hanya cadangan tetapi mengundang macam-macam pendapat. Dan kita telah tengok dalam media sosial reaksi dari pelbagai pihak sesuai dengan kepentingan dan juga rasa tak puas hati masing-masing. Itu realitinya. Bila kita sebut keluarga Malaysia, realitinya ada bersetuju, ada tak bersetuju. Dalam keluarga sendiri pun tak semuanya adik-beradik itu bersetuju. Kadang-kadang mak dan ayah pun tak bersetuju dalam banyak hal. Jadi ini realiti. Dan saya rasa Perdana Menteri amat sedar akan realiti ini, maka dia semestinya menganjurkan suatu pendekatan yang terbuka.
Dan kita melihat realiti ini sebagai suatu yang perlu kita sambut baik untuk kita bersama-sama memperkasakan roh keluarga Malaysia ini. Jadi apa yang sebenarnya perlu masyarakat fahami, Prof. Datuk, untuk kita memperkasakan lagi konsep keluarga Malaysia ini, kerana dalam situasi pandemik COVID-19 pada ketika ini merupakan satu fokus kita bersama. Ini merupakan perjuangan kita bersama untuk kita tidak lagi mencari perbezaan yang merugikan, untuk kita mencari ketidakstabilan. Jadi perkara-perkara yang merugikan negara ini perlu kita tolak tepi dahulu dan kita mencari titik kebersamaan untuk kita maju ke hadapan, Prof. Datuk. Yang penting sekali ada 3 komponen dalam masyarakat kita, iaitu individu, keluarga dan komuniti. Kita tak dapat lari daripada 3 komponen utama ini. Ya, saudara Munawar seorang individu yang mempunyai keluarga atau sendiri punya keluarga atau ibu bapa dan terkelompok dalam komuniti, berbagai komuniti Melayu, komuniti media. Jadi saya pandang apabila melihat keadaan ini, untuk mencari titik pertemuan, dalam istilah saya panggil sebagai tapak integrasi. Jadi sumbangan kita adalah sebagai individu mencari tapak integrasi. Bila kita berbeza pandangan, apakah yang boleh kita terima serentak? Okey, kalau kita tak puas hati, bolehkah kita berbincang di kedai mamak misalnya? Ini satu tindakan pribadi individu yang bertaraf atau bersifat kekeluargaan. Begitu juga keluarga. Begitu juga dengan komuniti. Perundingan dan membina tapak integrasi ini mesti diteruskan kerana kita senantiasa berdepan dengan pelbagai masalah dan masalah ini mesti diselesaikan dengan cara mengenepikan perbezaan tapi mencari titik pertemuan. Ini banyak cara. Kalau kita tengok contoh yang paling utama di Malaysia ini, yang ikonik ialah Perlembagaan Malaysia. Perlembagaan Malaysia ialah negotiated dokumen yang dirundingkan untuk dihasilkan, untuk yang telah diterima oleh semua pihak. Begitulah maksud saya bila saya katakan realiti keluarga Malaysia itu sebenarnya memang berdepan dengan kita setiap hari. Tadi Prof. Datuk menekankan berkenaan tapak integrasi dan ia merupakan satu tapak yang cukup asas untuk kita meningkatkan lagi kesepaduan dan juga perpaduan dalam kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum berbilang agama di dalam negara. Jadi bagaimana Prof. Datuk melihat dalam situasi ini adalah sangat penting untuk kita memperkasakan lagi semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat kita untuk kita bersama-sama menjayakan agenda pemulihan negara ini dan juga dalam masa yang sama untuk kita menyemarakkan lagi semangat bulan kebangsaan khususnya kita menghampiri Hari Malaysia, Datuk. Perpaduan kadang-kadang kita lihat, kadang-kadang kita tak nampak kan. Ini perpaduan tu nak pegang susah kan. Tetapi yang saya dapat lihat dalam keadaan masyarakat itu ialah kesepaduan. Dalam bahasa Inggerisnya cohesion, not unity. Cohesion ni maknanya kita stabil, ekonomi stabil, keadaan masyarakat stabil, politik stabil. Ini keadaan yang membolehkan cohesion berlaku. Tetapi dalam keadaan yang demikian juga wujud ada 2 perspektif. Ya. Ada benda kita bersetuju, ada benda kita tak bersetuju. Yang bersetuju itu tak jadi soal. Kita akan terima. Yang tak bersetuju ini. Jadi pihak Institut Kajian Etnik telah menjalankan kajian membuktikan bahawa rakyat Malaysia ini ada 10 perkara yang mereka masih lagi mahu berbincang dan tak setuju, iaitu soal etnisiti, soal politik, federalisme, soal kelas sosial, soal agama, soal perbezaan antara tua dan muda, luar bandar dan bandar, antara federalisme. Jadi ini perkara-perkara yang orang Malaysia umumnya masih lagi mahu membincangkan dan mencari jalan penyelesaian melalui tapak integrasi. Itu sebabnya bila kita berdepan dengan Perjanjian Malaysia 63, di dalam itu ada 20 perkara yang Sabah mempunyai autonominya dan Sarawak 18. Apa maknanya itu? Maknanya inilah perkara-perkara yang saya setuju, tetapi ada juga perkara yang saya tak setuju. Jadi kalau tak setuju ni macam mana kita nak selesaikan? Jadi perundingan berterusan misalnya antara Sabah, Sarawak dan Kerajaan Persekutuan dalam hal-hal ini menarik pada saya kerana kita senantiasa menjelmakan semangat kekeluargaan itu. Walaupun kita tak sebut
kita tak jelaskan ini adalah suatu keluarga, tetapi sebenarnya kita didorong dan diwahanakan oleh semangat keluarga itu. Dan itu semangat yang perlu kita bawa bersama, iaitu semangat keluarga Malaysia untuk kita perkasakan dalam kehidupan seharian kita dalam kita mencapai kesepaduan itu. Dan kita lihat daripada impak krisis pandemik COVID-19 ini juga telah memberi kesan yang sangat serius kepada ekonomi negara, khususnya ekonomi domestik secara tidak langsung kepada pengusaha industri kecil dan sederhana. Dan bagaimana juga melalui kestabilan, kemakmuran, kesepaduan melalui konsep keluarga Malaysia ini memberi ruang kepada kerajaan untuk memberi perhatian kepada perkara-perkara yang lebih serius dan juga perkara-perkara yang lebih penting untuk pembangunan negara seperti bajet 2022 dan juga rancangan Malaysia ke-12, Prof. Dato'. Sebenarnya kiasan atau cogan kata keluarga Malaysia ni telah membawakan rasa yang lebih bersemangatlah di kalangan rakyat Malaysia ini, tanpa rasa sukar, panik dan sebagainya, bahawa kita sebagai keluarga mesti mencuba mencari jalan untuk menyelesaikan COVID ini yang mengesankan ekonomi dan juga mengesankan politik dari segi masing-masing nak memperjuangkan penyelesaian, tetapi tak semuanya boleh dilakukan berasingan seperti kata timbalan Ketua Pengarah Kesihatan tadi. Jadi pada saya yang penting dalam konteks ini ialah kerjasama itu sudah ada. Kita tahu musuh kita. Kita berdepan dengan COVID. Jadi kita tak boleh katakan orang boleh lepas. Saya rasa tidak ada seorang pun boleh bebas daripada ancaman ini. Jadi kita hanya boleh membuat pendekatan bersama-sama. Pendekatan bersama-sama inilah yang dianjurkan oleh Perdana Menteri dengan bersifat, dengan bersemangat dan dengan satu tujuan sebagai suatu keluarga Malaysia. Ini dia yang ingin digalakkan oleh Perdana Menteri kepada kita semua dalam menghadapi kesukaran ini, dan dia tahu pihak-pihak tertentu dalam kabinetnya dan juga kementerian-kementerian berasingan dan jabatan berasingan bergerak sederap untuk menyelesaikan semua ini. Kementerian Kesihatan ke, Kementerian Wanita ke, Kementerian Ekonomi ke, Kementerian Perpaduan. Ini semua bergerak sederap dengan konsep keluarga Malaysia ini. Itu yang saya nampak kehadapan di mana kita menuju dengan konsep keluarga Malaysia ini. Konsep kebersamaan dalam keluarga Malaysia seperti yang Prof. Dato' nyatakan tadi, bagaimana peranan bukan saja daripada pihak kerajaan, malah juga peranan daripada semua pihak termasuk pelbagai lapisan masyarakat adalah sangat penting untuk membantu negara memerangi pandemik COVID-19 ini. Mungkin Prof. Dato' boleh memberikan penekanan berkenaan pentingnya peranan setiap lapisan masyarakat untuk kita tampil ke hadapan bagi individu yang belum menerima vaksin, untuk kita menjayakan program vaksinasi dan juga untuk kita meneruskan pengamalan norma baharu pada tahap yang tertinggi dan juga pematuhan SOP khususnya dalam tempoh negara kita sedang beralih ke fasa endemik ini, Prof. Dato'. Pada saya, apa yang telah dinasihatkan lebih kurang 2 tahun ini, kita semua kena ikut kerana kita berdepan dengan satu musuh, iaitu COVID-19. Dan pakar-pakar kesihatan telah menunjukkan kepada kita cara terbaik untuk menghindarinya seboleh mungkin, termasuk mengambil vaksin, membuat ujian. Jadi kita tak perlu memikirkan kerana kita tak ada juga kepakaran sebagai individu, kita tidak ada kepakaran untuk menilai ini semua kecuali melalui pakar-pakar WhatsApp dan pakar media sosial. Ini semua tak boleh pakai punya pakar ni. Ya? Jadi pada saya yang penting sekali menerima apakah yang difikirkan sesuai untuk orang ramai. Seperti juga kalau kita kena malaria dulu, kena makan quinine, kita kena penyakit-penyakit lain, kena vaksin. Bukan perkara baru ini. Ini perkara sudah lama dalam hidup kita. Berapa banyak vaksin kita telah ambil sesuai dengan keadaan kita daripada kecil lagi, kanak-kanak lagi. Jadi pada saya ini bukan suatu yang permintaan baru yang kita harus bangkang dan tentang. Kerana pada saya kita telah pun menerimanya ataupun menerima keadaan ini dalam hidup kita di Malaysia. Jadi dan hidup kita dalam dunia, misalnya kalau you nak pergi ke negara Amerika Latin, you kena ambil vaksin yellow fever. You mau tak mau,
You kena ambil. Kalau tidak ambil, tak boleh pergi. Jadi pada saya, ini semua adalah keadaan kita menyesuaikan diri dengan kesukaran-kesukaran yang timbul daripada penyakit-penyakit dan virus. Dan ini adalah tanggungjawab peribadi, individu, keluarga dan komuniti untuk sama-sama memastikan tiap ahli keluarga, tiap ahli komuniti mengambil langkah mempertahankan diri ataupun menjaga kesihatan. Baik, Prof. Datuk, kita lihat juga dalam keluarga Malaysia ini, kita sebagai sebuah keluarga yang besar, kita juga berhadapan dengan beberapa cabaran dalam tempoh pandemik COVID-19 ini. Selain kita ingin mengekang penularan virus ini dalam kalangan komuniti kita, ada juga penularan-penularan berita-berita yang tidak sahih, berita-berita yang palsu di dalam media sosial khususnya. Dan ingin kita berikan perhatian, Prof. Datuk, bagaimana perkara-perkara sebegini sebenarnya boleh merencatkan kesejahteraan konsep keluarga Malaysia itu sendiri, Prof. Datuk? Pada saya, apa yang kita lihat reaksi individu, fake news dan sebagainya, bukan hanya mengenai vaksin, macam-macam hal. Ada setengah orang tu tak ada kerja lain, itulah dia yang dibuatnya, mengantar fake news. Tapi saya percaya ketahanan diri rakyat Malaysia ini sangat tinggi. Bayangkan, berapa kali kita dah berubah kerajaan, ada protes besar-besaran di seluruh negara. Tidak. Maknanya rakyat Malaysia ini sudah matang melihat pergerakan yang dilaksanakan oleh pemimpin itu dan menilai sendiri apa yang baik tanpa memberikan reaksi yang negatif. Jadi pada saya percaya kepada kemampuan rakyat Malaysia untuk memberikan sokongan dan juga menerima yang baik dan juga menolak fake news dan sebagai berita negatif yang sebenarnya bukan membantu tapi menyusahkan hidup kita dan menambahkan kekusutan pemikiran rakyat. Ini yang kita harus elakkan. Saya setuju dengan pernyataan Prof. Datuk. Kita ni diibaratkan sebagai saling melengkapi, umpama anggota tubuh badan yang saling memerlukan. Mungkin dalam ruang masa yang ada ini, sebagai rangkuman ataupun kesimpulan perbincangan kita, mungkin ada saranan yang ingin Prof. Datuk sampaikan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk kita memperkasakan dan juga betapa pentingnya roh ataupun semangat keluarga Malaysia ini. Saya percaya setiap orang, individu, keluarga dan komuniti ada keluarga masing-masing. Tidak ada yang lahir di luar keluarga. Walaupun keluarga itu dianggap tak diterima atau diterima oleh masyarakat, tapi masih lagi keluarga. Jadi apa yang diminta oleh kerajaan dan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dengan slogan, dengan kiasan dan kenyataan keluarga Malaysia ini sebenarnya menarik satu semangat utama dan kewujudan institusi terpenting dalam hidup kita, iaitu keluarga. Kalau kita jaga keluarga kita, kita jagalah keluarga Malaysia. Baik, itulah yang semangat yang sangat penting. Kita jaga keluarga kita jaga komuniti kita. InsyaAllah kita akan dapat bersama-sama negara kita untuk memerangi pandemik COVID-19 ini, khususnya mengangkat agenda pemulihan negara pada tahap yang lebih berkesan dan juga efisien. Terima kasih saya ucapkan kepada Profesor Ulung Datuk Dr. Syamsul Amri Baharudin, pengarah dan juga pengasas Institut Kajian Etnik KITA, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM, atas perkongsian pada hari ini. Terima kasih Prof. Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik penonton, itulah antara betapa pentingnya semangat keluarga Malaysia yang perlu kita terapkan, kita aplikasikan dalam kehidupan seharian kita, khususnya dalam keadaan negara masih lagi berdepan dengan pandemik COVID-19 dan juga peralihan negara ke fasa endemik. Jadi bersama-sama untuk kita menjayakan program vaksinasi dan juga untuk kita menjayakan pelbagai agenda yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan demi kemakmuran dan juga kestabilan kita bersama. Baik penonton, kita akan berehat seketika. Kembalinya selepas ini, kita akan bercakap atau berbicara berkenaan topik kesihatan mental dan kami akan membuka talian untuk anda. Jadi jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia.